warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar permata-permata hati cikgu? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, ceria-ceria di rumah walaupun ketika ini kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19. Namun demikian, pembelajaran bahasa Melayu tahun 6 akan kita teruskan walaupun anak-anak berada di rumah melalui PDPR. Baiklah, pada hari ini cikgu ingin menerangkan tentang bahasa Melayu tahun 6, tema 1, istimewanya keluargaku, unit 1, bakat istimewa, tajuknya seronoknya keluarga Amal, standard kandungan 5.1, memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks, dan standard pembelajarannya 5.1.1, memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid, anak-anak permata hati cikgu akan dapat menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan dalam menulis ayat berdasarkan gambar pada buku teks. Tentu kalian sudah ada buku teks kan? Jadi hari ini kita akan mempelajari bahasa Melayu bagi tajuk ini pada muka surat 6 dalam buku teks anak-anak permata hati cikgu. Baiklah, anak-anak permata hati cikgu tentu sudah membuka buku teks pada halaman 6. Marilah kita sama-sama membaca petikan yang disediakan dalam buku teks muka surat 6 ini. Adakah anda sudah bersedia? Jom kita baca buku teks ini bersama-sama cikgu. Keluarga Amar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini, mereka berkunjung ke hutan lipur Latabayu, Baling, Kedah. Encik Zakaria memandu. Pak kosong kan? Memandu apa itu? Kata nama am yang terdapat dalam gambar tersebut. Anak-anak perhatikan. Oh, cikgu, memandu kereta kebanggaan negara kita, cikgu, iaitu kereta Proton Saga. Baiklah, kita baca semula. Encik Zakaria memandu kereta Proton Saga. Kita lanjutkan lagi. Perkelahan tersebut bukan sahaja mengembirakan tetapi juga mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ahmad dan Irfan berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama dengan keluarga. Macam mana anak-anak? Sudah dapat membaca petikan dan memahami petikan tentang bertajuk seronoknya keluarga Ahmad. Seterusnya, apa lagi yang ingin kita lakukan? Seterusnya, jom anak-anak permata hati cikgu kita menonton dahulu video suasana di hutan lipur Latabayu, Kedah, Darul Aman. Mungkin ada dalam antara kita yang pernah pergi ke sana dan ada juga yang masih belum pernah pergi ke sana. Baiklah, jom kita tayang dahulu video. Menarik kan? Menarik sungguh perkelahan keluarga Amar di Latabayu, Kedah tersebut. Baiklah anak-anak permata hati cikgu. Tadi anak-anak telah menonton sedutan video bagaimana hutan lipur Latabayu di Kedah Darul Aman itu. Sungguh menarik, sungguh cantik kan? Seronoknya keluarga Amar pergi ke sana ketika musim cuti sekolah tersebut. Nanti apabila sudah selesai COVID-19, jom kita ajak keluarga kita pergi ke Latabayu
di Kedah Darul Aman. Baiklah, jom kita senaraikan kata nama dan penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar tersebut. Jadi anak-anak dah lihat gambar pada buku teks kan? Inilah gambarnya. Jadi kita hendak menyenaraikan kata nama dan penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar ini. Jom kita sama-sama mencari kata nama dan penjodoh bilangan tersebut. Tentu anak-anak sudah bersedia kan? Jom kita lanjutkan lagi. Okey, lihat pada anak panah yang cikgu tunjukkan ini. Apakah nama ini? Tentu anak-anak tahu kan? Iaitu pokok. Jadi apakah kata nama, apakah penjodoh bilangan bagi pokok? Cepat-cepat fikir. Apa penjodoh bilangannya? Ya, tentu dapat. Penjodoh bilangannya ialah batang. Kita tu sebatang pokok yang rindang. Terbaik anak-anak, permata hati cikgu. Seterusnya, apa ini? Ini ialah rumah. Apakah penjodoh bilangan bagi rumah? Dan tentulah penjodoh bilangannya ialah buah. Selanjutnya, Cik Zakaria naik apa tadi? Cik Zakaria menaiki kereta kebanyakan negara kita iaitu Proton Saga. Apakah penjodoh bilangan bagi kereta? Berebut-rebut anak-anak permata hati cikgu nak menjawab. Cikgu. Iaitu buah. Terbaiklah anak-anak permata hati cikgu ini hebat-hebat belaka. Selanjutnya lagi. Di atas kayangan itu berwarna putih-putih itu. Kalau wanita nak hujan. Ini warna putih, cantik awan itu. Kata namanya awan. Apakah penjodoh bilangan bagi awan? Nampak anak-anak permata hati cikgu sedang berfikir. Apakah cikgu kata penjodoh bilangan yang sesuai untuk awan? Iaitu gumpal. Segumpal awan. Sekelompok awan. Okey, selanjutnya. Cik Zakaria mengambil gambar keluarganya menggunakan apa? Kata namanya. Kata namanya ialah kamera. Apa penjodoh bilangan bagi kamera? Buah juga. Okay. Kemudian ada ayah, ada ibu, ada abang, ada adik. Jadi apakah penjodoh bilangan bagi orang? Tentulah orang penjodoh bilangan cikgu. Terbaiklah anak-anak permata hati cikgu. Mudahkan kita belajar melalui gambar. Kita cari kata nama amnya dan kita fikirkan penjodoh bilangan yang sesuai. Tentu anak-anak dah tersenyum. Cikgu, senanglah kita belajar pada hari ini. Selanjutnya ni, Amal memakai apa? Amal memakai baju cikgu. Emak Amal di kepalanya dia menyarung apa? Amal pakai apa usia? Amal memakai seluar. Baju ada seluar. Dan ibunya menyarung apa? Menyarung tudung. Jadi tudung, baju, seluar. Apakah penjodoh bilangannya anak-anak permata hati cikgu? Ya, helai. Penjodoh bilangan bagi tudung, baju, seluar ialah helai. Mak Amal memegang apa itu? Mak Amal memegang sepiring. Dah ada penjodoh bilangan piring. Dalam piring itu ada apa? Dalam piring itu ada kek. Jadi kata nama amnya ialah kek. Apakah penjodoh bilangan bagi kata nama am kek? Cikgu, sepotong. Di depan tu pun ada kek lah cikgu. Tadi sepotong kek. Sekarang penjodoh bilangannya apa pula? Penjodoh bilangannya ialah biji. Ada perbezaan rupanya. Kalau sebiji kek yang masih lagi besar, apabila kita sudah potong, dia menjadi sepotong kek. Kalau kek itu diletakkan dalam kotak, dia menjadi sekotak kek. Kita tengok pada keadaannya, pada fizikalnya. Begitu juga kita lihat. Lihat itu ada buah rambutan. Sedapnya buah rambutan. Manis sekali. Kalau buah rambutan itu satu saja, kita panggil sebiji buah rambutan. Kalau buah itu diikat, dia menjadi seikat buah rambutan. Kalau rambutan itu ada tangkainya, setangkai buah rambutan. Jadi anak-anak permata hati cikgu, penjodoh bilangan kita kena lihat pada keadaan fizikal benda tersebut. Seperti bercerita tadi lah. Begitu juga kita lihat. Apa itu? Buah langsat. Kalau sebiji lah. Buah langsat itu ada tangkainya lagi. Kita panggil secampak buah langsat. Setangkai buah langsat. Segugus buah langsat. Lihat pada keadaan buah itu bagaimana. Perkataan berfizikal benda itu macam mana. Begitu juga dia. Apa tu?
Tentu anak-anak permata hati cikgu tahu kan, mesti suka makan. Makan apa? Suka makan pisang cikgu. Pisang pun ada penjodoh-penjodoh bilangan yang sesuai. Dalam gambar ini kita lihat penjodoh bilangannya ialah sikat, sesikat pisang. Kalau pisang itu masih berada di pokok lagi, pada pokok lagi pokok pisang itu kita kata apa? Setandan pokok pisang. Apabila kita ambil sedikit, dipanggil sesikat pisang. Apabila kita ambil satu untuk makan, dipanggil sebiji pisang. Nampak tak anak-anak permata hati cikgu? Cikgu tahu. Anak-anak permata hati cikgu sudah dapat memahami bagaimanakah penggunaan penjodoh bilangan berdasarkan bentuknya. Terbaik. Orang kata semata apa? Cengkinilah anak-anak permata hati cikgu. Okey, selanjutnya lagi. Dalam sungai itu, dalam latar bayu itu ada apa? Ada batu cikgu. Apa penjodoh bilangan bagi batu? Ya, ketul. Ketul batu. Encik Amar memakai apa itu? Ya, cikgu, saya nampak Encik Amar memakai cermin mata. Jadi, apakah penjodoh bilangan bagi cermin mata, ya, cikgu? Penjodoh bilangan bagi cermin mata, sebab dia ada dua kan? Mana ada orang pakai cermin mata? Sebelah je satu je. Satu tak ada cermin mata. Dia asyik ada dua. Maksudnya berpasang-pasangan. Jadi, di penjodoh bilangannya pasang. Apa lagi penjodoh bilangan bagi pasang? Yang mesti ada dua. Dia tak boleh ada satu. Sepasang pakaian, cikgu. Macam Amar pakai, cikgu. Ada baju, ada seluar. Sepasang pakaian. Cikgu, Amar memakai kasut, cikgu. Kasut ada kiri, ada kanan, cikgu. Tak ada orang pakai kasut, dia pakai kanan je, cikgu. Kiri dia tak pakai. Dia mesti pakai dua, cikgu. Kita panggil sepasang kasut. Bagaimana anak-anak permata hati cikgu? Adakah anak-anak permata hati cikgu dapat memahami apa dia kata nama am? Apa dia kata, apa jodoh bilangan? Kata nama am dan juga penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar ini. Pada gambar ini. Macam mana? Boleh faham? Alhamdulillah jika anak-anak permata hati cikgu sudah faham. Sekarang kita teruskan lagi dengan jom kita menulis ayat berdasarkan gambar tadi. Ayuh kita pelajari terlebih dahulu panduan menulis ayat gramatis. Cikgu menggunakan teknik SALAM, S-A-L-A-M ataupun S-A-L-M. Apa dia teknik ini, cikgu? Teknik ini bagi memudahkan anak-anak permata hati cikgu menulis ayat dengan gramatis, dengan menarik. Contohnya, S. S untuk apa? S untuk siapa? Iaitu kita menggunakan nama. Macam dalam gambar tadi ada nama siapa? Ada Amar, ada Ibu Amar, kan? Kita guna nama. Ada Encik Zakaria, maka itu nama, kan? Seterusnya ada watak. Watak apa? Ayah, ibu, abang, adik, seorang murid perempuan, seorang murid lelaki, seorang guru. Itu adalah bagi watak. Dan seterusnya, kita juga boleh menggunakan kita untuk membina ayat sekiranya gambar itu berkaitan dengan cara-cara. Kita hendaklah menggosok gigi supaya gigi kita menjadi bersih. Contohnya, jika gambar itu tentang cara-cara menjaga kebersihan diri. Bagaimana dapatlah bayangan dah berkaitan dengan siapa. Seterusnya, salam kan? Lepas S, A. A untuk apa? Aktiviti. Mestilah kalau ada aktiviti, kita boleh menggunakan sebarang kata kerja yang terdapat dalam gambar tersebut dan juga apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dan seterusnya L. Apa dia L? L untuk lokasi. Tempatnya di mana? Di boleh, ke boleh, pada boleh. Dan contoh gambar tadi di mana? Di latar bayu, cikgu. Ke cikgu. Encik Zakaria dan keluarganya bertolak ke latar bayu. Tempat lokasi kan. Dan pada tadi dikatakan meletakkan buah pisang pada tikar. Nampak tak anak-anak permata? Cikgu itu juga boleh menggunakan lokasi, iaitu tempatnya di mana berdasarkan gambar tersebut. Dan A yang kedua tadi A untuk aktiviti. Sekarang A untuk kedua apa dia? Alatan. Jika ada gunakan dengan atau menggunakan. Contohnya memakan kek menggunakan sudu.
Ada alatan yang digunakan. Jadi anak-anak boleh menggunakan alatan jika dalam gambar itu ada alatan, dan juga jika perlu. Kalau tak perlulah kan makan menggunakan tangan. Tak payahlah kita terangkan kerana dah tentu kita makan menggunakan tangan. Mana ada orang makan gunakan hidung? Mana ada orang makan guna mata? Mata tengok je. Kenyang. Ada tak kan? Mesti kita makan menggunakan tangan. Jadi tak perlu kita terangkan. Boleh faham anak permata hati cikgu? Seterusnya kita lanjutkan lagi dengan M. Yang penting iaitu mengapa. Untuk peluasan predikat kita guna mengapa. Ingat suka. Mengapa suka? Apa dia suka? S untuk supaya. U untuk untuk. K untuk kerana. A untuk agar. Aman memakan kek. Kenapa Aman makan kek? Aman memakan kek untuk mengalas perutnya. Nampak tak anak-anak permata hati cikgu? Boleh guna simpulan bahasa lagi. Barulah cengkini kan. Ayat itu gramatik, ayat itu menarik. Barulah cikgu boleh beri 10 markah. Senang kan? Lagi apa lagi tu dia buat kerana. Encik Zakaria pergi berkelah ke Latar Bayu, Kedah Darul Aman kerana mahu mengeratkan hubungan antara ahli keluarganya. Kita boleh guna kerana. Juga kita boleh guna agar. Agar dapat mengisi masa lapang. Nampak tak? Anak-anak permata cikgu yakin boleh melakukannya, menulis ayat gramatis dengan menggunakan teknik salam ini. Jom, tanpa membuang masa lagi, kita lihat contoh bagi menulis ayat menggunakan teknik salam ini. Gambar di bawah menunjukkan situasi semasa program kita semula. Tulis 5 ayat tentang gambar tersebut. Baiklah, ada gambar itu, perhatikan gambar itu. Perangkap pertama, kita cari dahulu kata kuncinya, iaitu semasa program kita semula. Kemudian kita cari watak yang kita nak buat. Nampak gambar seorang perempuan itu. Jadi kita dah cari kata, kata nama, kita belajar tentang kata nama am kan. Kata nama amnya ialah kertas. Kita nak membina ayat menggunakan kata nama am dan penjodoh bidangan. Cikgu dah nampak dah, murid-murid dah terbayang dah. Kertas. Dapat dah penjodoh bidangannya. Lihat betul tak betul apa yang terbayang pada fikiran anak-anak permata hati cikgu ini. Siapa? Kita boleh guna nama. Farah. Guna nama. Cikgu, saya tak nak guna nama cikgu. Saya hendak menggunakan watak cikgu. Boleh. Seorang murid perempuan. Apa aktivitinya? Membawa beberapa keping kertas cikgu. Penjodoh bilangannya ialah keping. Kata nama amnya ialah kertas. Dah kita dapat dah menulis ayat menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan. Apa lokasinya? Di mana lokasinya? Ke sebuah kotak. Tengok depan tu ada kotak. Fikirkan. Mengapa dia membawa keping kertas itu? Untuk dilupuskanlah cikgu. Jadi kita boleh menjadikan ayatnya. Farah membawa beberapa keping kertas ke sebuah kotak untuk dilupuskan. Nampak tak anak-anak permata hati cikgu? Dapat membina ayat yang lengkap. Kalau menggunakan watak, seorang murid perempuan membawa beberapa keping kertas ke sebuah kotak untuk dilupuskan. Baiklah anak-anak permata hati cikgu. Nampak tak betapa mudahnya kita menulis ayat menggunakan teknik salam itu. Bila anak dah kata, mudahlah cikgu, saya nak tak sabar. Tentu anak kata, tak sabar cikgu, saya hendak menulis ayat. Baiklah, sekarang kita cuba latihan kita tulis ayat berdasarkan kata nama dan penjodoh bilangan yang terdapat pada gambar-gambar tadi. Gambar yang terdapat dalam buku teks. Kita ambil gambar yang pertama tadi kan. Kita nak cari apa? Kata namanya kereta. Penjodoh bilangannya ialah buah. Jom anak-anak cuba hasilkan. Siapa? Encik Zakaria. Aktivitinya ataupun nak guna nama Ayah Ahmad. Siapa tadi? Encik Zakaria ataupun Ayah Ahmad. Apa aktivitinya? Memandu sebuah kereta Proton Saga. Ada penjodoh bilangan, ada kata namanya. Dah berjaya dah anak-anak mencapai objektif yang cikgu sasarkan pada hari ini. Lokasi belum lengkap lagi. Lokasi ke mana? Ke Hutan Ipoh Latar Bayu. Mengapa mereka pergi ke sana? Kenapa Encik Zakaria pergi ke sana? Untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Cikgu, saya nak buat idea cikgu. Saya nak buat agar dapat mengisi masa ketika cuti sekolah. Boleh tak cikgu? Terbaik. Boleh je.
Guna suka itu macam-macam anak-anak boleh buat. Supaya dapat mengisi masa lapang. Kerana mahu menikmati pemandangan di latar bayu pun boleh dah. Guna suka boleh. Boleh suka ada, supaya ada, untuk ada, kerana ada, agar ada. Macam-macam anak-anak permata hati cikgu boleh hasilkan. Nampak kan? Mudah rupanya cikgu. Selama ni saya rasa tak ada idea nak menulis 5 ayat. Sekarang dah dapat dah bagaimana cara mencari idea untuk menulis ayat. Terbaiklah anak-anak permata hati cikgu ini. Baiklah. Sekarang cuba bina ayat yang kedua. Catat apa cadangannya. Kata namanya, katakan ada kamera. Kata nama dulu. Kemudian ada apa? Penjodoh bilangannya. Apa penjodoh bilangannya? Buah tadi kan kita dah belajar tadi. Dan aktivitinya mengambil gambar. Cikgu, saya nak buat merakam cikgu. Boleh tak cikgu? Boleh, kerana kamera sekarang boleh merakam. Kreatifkan diri anda ketika membina ayat. Jadi, anak-anak permata hati cikgu, lengkapkan siapa, aktiviti, lokasi dan mengapa. Sebagaimana contoh cikgu buat tadi kan, cuba bina ayat sendiri yang gramatis. Cikgu semak nanti tentu cikgu tersenyum. Hebat anak-anak permata hati cikgu dah berjaya membina ayat mengikut SALAM. Macam ni tak ada alatan, tak ada kan? Boleh tambah menggunakan kamera. Boleh tambah. Okey, boleh tambah LAM. Boleh tambah apa ni? Alatan yang sesuai, iaitu kamera. Dan seterusnya gambar yang seterusnya apa dia? Kata namanya. Apa penjuru bilangannya? Dan apa aktivitinya? Fikirkan. Apa kata nama yang nak ambil? Cikgu, saya nak ambil kata nama kek. Cikgu, saya nak ambil kata nama buah rambutan. Cikgu, saya nak ambil kata nama baju, cikgu. Boleh. Masukkan penjuru bilangan dan apakah aktivitinya? Memakai, meletakkan, makan, berdiri, macam-macam aktiviti berdasarkan gambar yang boleh anak-anak permata hati cikgu fikirkan. Cikgu nak anak-anak kreatif, tidak bergantung dengan ayat yang juga tunjukkan contoh dan langkah-langkah yang anak-anak permata hati cikgu perlu buat, perlu lakukan, perlu hasilkan. Dan gambar yang seterusnya, apa dia buat? Cari kata namanya, cari penjuru bilangannya dan apakah aktiviti. Cikgu, saya nak guna kata nama batu, cikgu. Jadi ayah tu sedang buat apa, cikgu? Ayah tu sedang menerangkan, menasihati. Menasihati anak-anaknya supaya berhati-hati ketika di seketul batu itu. Kenapa? Supaya tak licin, cikgu. Supaya tak terjatuh, cikgu. Terbaik. Boleh anak-anak hasilkan. Berdasarkan gambar, kita boleh kreatif untuk menghasilkan ayat. Jadi selamat menulis ayat berdasarkan gambar. Sebagai latihan pengukuhan, tulis 5 ayat berdasarkan gambar perkelah hari ini. Dah faham kan? Kita buat pengukuhan, cikgu. Hendak anak-anak cuba hasilkan 5 ayat berdasarkan gambar ini. Jangan bimbang, gambar ini cikgu akan masukkan dalam latihan anak-anak. Anak-anak boleh cetak, boleh tampal pada buku dan tulis 5 ayat. Cari kata kerjanya, cari kata nama amnya dan cari penjodoh bilangan yang sesuai. Jadi barulah anak-anak menghasilkan ayat menggunakan teknik SALAM, SALM ataupun SALM tadi. Adakah anak-anak permata hati cikgu sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini? Cikgu yakin anak-anak sudah faham dan tahu apakah tugas-tugas yang perlu anak-anak lakukan dalam PDPR kita pada hari ini. Jadi, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu merakamkan jutaan terima kasih kepada anak-anak kerana mengikuti PDPR ini. Semoga kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ingat, jaga diri, kita jaga kita. Jangan pergi ke mana-mana. Tinggal di rumah supaya anda selamat daripada COVID-19. Kita belum menang. Jom kita lawan COVID-19. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.